Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lihat Nabi Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ali ashabihi minal anbiya mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muallimin muallimat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, Tuyufur Rahman yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, rafa' syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta inayah daripada Allah yang terus memilih kita untuk bersama-sama menghadirkan diri memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama diberi ruang peluang untuk kita berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberadaan kita di taman syurga yang berada di dunia ini berkekalanlah sampai ke akhirat kelak insya-Allah. Kita masih dalam muqaddimah lagi kitab At-Tibyan fi Halmatil Quran. Qala al-musannif, telah berkata Imam An-Nawawi, fada'ani dhalika ila jam'il mukhtasar fi adabil hamalati wa awsafi hufazihi wa talabatihi. Faqad awjaba Allah subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabih wa minan nasihati lahu bayanun adabi hamalatihi wa tullabihi wa irshaduhum ilaiha wa tanbihuhum alaiha wa usiru fihi al-ikhtisar wa uhadhiru at-tatwil wal ikthar wa aqtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafih wa armuz min kulli darbin min adabihi ila ba'd al-asnafih. Falidhalika aksaru ma azkuruh bihadfi asanidih wa in kana asaniduhu bihamdillahi 'indi min al-muhadarati al-atidah. Fa innal maqsudi at-tanbih ala asli dhalika wa isharatu bima azkarahu ila ma hazaftuhu mimma hunalik. Was-sababu fi ithari hifzahu wa kasratu al-intifa'i bihi wa intisharihi. Summa waqa'a min gharibil asma' wal lughat fil abwab wa ufriduhu bisyarhi wad-dhabti wal wajizul wadih ala tartibi wuqu'ihi fi babihi ay fi akhiril kitab liyakmula intifa'u sahibah wa yazula ash-shakwa an talabihi wa yandarija fi dhamni dhalik fi khilal al-abwab al-jumal min al-qawa'id wa nafa'is min muhimmatil al-fawaid wa ubayyinu al-ahadith as-sahihah wad-da'ifah mudafatin ila man rawaha min a'immati al-athbati wa qad udhilu an nadirin min dhalika fi ba'd al-halat.
apa yang disebut oleh Imam Nawawi kepada kita dalam kitabnya. Maka dengan sebab demikian mendorongkan saya untuk menghimpunkan satu mukhtasar, iaitulah satu kerangan yang sedikit lafaznya dan luas maknanya. Jadi sebenarnya kitab yang ada di tangan kita ini adalah mukhtasar yang ringkas, yang mengandungi adab-adab hamalatil Quran. Itulah orang yang berdampingan menanggung Al-Quran. Itulah adab bagi orang yang membaca ataupun pelajar dan yang mengajar Al-Quran, dan sifat-sifat orang-orang yang menghafal Al-Quran dan penuntut-penuntutnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan nasihat bagi kitabnya, dan di antara nasihat baginya itu ialah menerangkan adab-adab bagi orang-orang yang menanggung Al-Quran, dan penuntut-penuntutnya, penuntut yang mempelajari Al-Quran, dan menunjuk mereka kepada adab-adab yang tersebut, dan menyedarkan mereka, memberi satu kesedaran kepada mereka atasnya, atas adab dengan Quran. Dan saya, itulah kata Imam Nawawi, mementingkan padanya secara ringkas, dan saya mengelakkan dari panjang meleret dan memendekkan, itu meringkaskan pada tiap-tiap bab atas sebahagian daripada bahagian-bahagiannya. Dan saya menunjukkan daripada tiap-tiap bahagian daripada adabnya dengan Al-Quran kepada sebahagian sahaja daripada jenisnya. Maka dengan sebab demikian kebanyakan barang yang saya sebutkan itu dihadzafkan, dibuangkan sanadnya. Sebenarnya apa yang disebut, diceritakan oleh Imam Nawawi ni dalam kitab ni, dia ada sanad-sanad. Kalau nak tulis sanad memang besar lagi buku ni lah. Dibuangkan sanadnya. Dan sekalipun sanad-sanadnya, Alhamdulillah sedia ada pada saya. Maksudnya dalam kitab ni tak ada, Imam Nawawi kata ada padanya, dan disimpan pada kitab-kitab yang lain. Maka bahwasanya maksud tujuan saya itu untuk memberi kesedaran atas asal demikian. Jadi sebab apa Imam Nawawi sebut tentang sanad ni? Sebab nak habaq cerita yang akan dibawa sini bukan daripada kepala dia. Dia pun ambil daripada guru. Sebab tuan-tuan akan jumpa perkara pelik dalam ni. Di antaranya seorang qadi Mesir khatam Quran sehari 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Jadi memang kalau pikir logik dengan cara kita lah, tapi dia ada sumbernya. Dan di sanalah kita akan cuba faham apa yang cuba digambarkan oleh Imam Nawawi. Kita kena faham Imam Nawawi ni bukan macam tu imam kita di sini. Baru-baru ni kita kata 2 hari kita kata Dr. Yusuf Qaradawi yang kembali ke rahmatullah. Iyalah, dengar doktor. Nama Dr. Yusuf Qaradawi, tapi doktor dia tu tak sama dengan nak cari di seorang di Malaysia setaraf dengan dia, tak ada, tuan-tuan. Nak cari setaraf dengan dia kita di Asia tak ada, tuan-tuan. Nama doktor. Orang lain pun dia tak ada doktor juga. PUUM pun banyak doktor, tapi tak sama taraf, tuan-tuan. Begitulah kita kata apa yang kita kena faham, Imam Nawawi ini bukan setaraf orang biasa-biasa. Nak cari ulama dunia hari ni yang hidup lah ni nak sepadan dengan Imam Nawawi tak akan jumpa, tuan-tuan. Jadi nak habaq pada kita akan jumpa apa yang dicerita, yang dibawa oleh Imam Nawawi bukan satu benda rekaan. Cuma sebab tu dia sebut awal ni, aku buang sanad. Aku bukan reka-reka, ada sanad. Jadi dia kata saya hazafkan dan saya tidak sebutkan di sana. Di mana? Dalam kitab ni. Dan sebabnya saya mementingkan ringkasan mukhtasar ialah supaya mudah dihafaz dan banyak mendapat faedah dengannya, dan supaya kembang tersebar dengan luasnya dengan ilmu tibyan ini. Kemudian apa yang terdapat dalam mukhtasar ini, ringkasan ini,
daripada nama-nama dan kalimah-kalimah yang gharib, yang tidak masyhur. Pada tiap-tiap bab maka saya asingkan pada akhir Mukhtasar ini satu bab yang khas, iaitu bab yang ke-10, buat mensyarahkan kalimah-kalimah yang gharib, yang pelik-pelik itu, dan membarisnya secara ringkas lagi terang, mengikut tertib pada kedudukannya pada babnya, supaya sempurna manfaat kepada tuannya, pemiliknya, dan supaya hilang keraguan pada pelajarannya. Jadi dia macam kita kata nota kaki lah tuan-tuan. Hak benda pelik tu, baca baris macam mana tu dia asinkan. Dan termasuk terkandung dalam perkara tersebut, dan pada terdapat pada celah-celah bab beberapa jumlah daripada kaedah-kaedah dan faedah-faedah yang amat penting lagi berharga. Dan saya menerangkan beberapa hadis-hadis yang sahih dan hadis yang dhaif dengan sanadnya kepada rawinya. Itulah orang-orang yang meriwayatkan daripada para imam yang muhaqqiqin. Bukan maknanya dia sendiri pandai. Imam Nawawi ambil pada guru. Sebab itulah hari ni kita tak payah nak sombong bongkaklah aku alim, aku hebat. Mohon tuan-tuan. Kadang-kadang kita orang berceramah sedap apa semua, dia tak pun nak bangga apa. Dia pun ambil pada guru. Jadi biarlah kita beradab. Hormatilah kepada guru-guru yang sebelum ini. Tak salah duk berasa kita yang pandai, kita yang hebat. Yang hebat orang terdahulu. Kita hanya pinjam ilmu dia saja. Dan sesungguhnya mereka pernah terjadi lupa jarang-jarang sekali pada setengah-setengah perkara dalam setengah keadaan. Itulah para ulama. Wa'lam annal ulama'a min ahli al-hadis wa ghairihim jawazu al-amal bid-dha'if fil fada'il a'mal, wa ala hadhihi fa inni aqtasiru ala sahih wa la azkuru ad-dha'if illa fi ba'd al-ahwal. Wa 'ala Allahil karim tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tawfidi wa istinadi. Apa disebut Imam Nawawi lagi? Ketahuilah, sesungguhnya ulama daripada ahli hadis dan lain-lainnya mengharuskan mereka itu beramal dengan hadis. Sebab ulama ni dia ada ulama fiqh, ada ulama akidah, ada ulama hadis, ada ulama tafsir, ada ulama nahwu, ada ulama Quran. Quran sendiri dia ada ulamanya, dia ada 10 imamnya. Imam Nafi' tak pernah dengar, mungkin kita tak pernah dengar. Imam Ibn Katsir, bukan Ibn Katsir tafsir, ni tafsir Quran. Imam Abu Am, Imam Ibn Amir, Imam Hamzah, Abu Ja'far, Yaqub, Khalaf Ashir. Ini ulama Quran. Dan kebiasaannya ulama Quran ni dia orang ni adalah pakar nahwu sarah. Kalau kita ingat ulama tafsir Zamakhsyari, Qurtubi, Ibnu Katsir, itu dikata ulama tafsir. Hak fiqh macam Hanafi, Hanbali, Maliki apa semua ni terkenal dengan ulama fiqh. Hadis pula Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, termasuk Imam Nawawi apa semua ni ulama hadis. Dia pun dia kata dia ambil daripada ulama hadis yang mengharuskan mereka itu beramal dengan hadis yang dhaif. Hadis yang mana? Pada fadail amal. Adapun hadis yang berkaitan dengan akidah, semua hadis sahih. Adapun hadis yang berkaitan dengan syariat, semuanya sahih. Cuma fadail amal saja. Fadail amal pun dia letakkan hadis makna dia tak letak fadail hadis dhaif ni di atas dah. Macam Allahumma salli ala sayyidina Imam Ghazali dalam penulisan kitab Ihya Ulumuddin, kadang-kadang perlis duk petikai depa. Dia kena tengok dulu, yang pertama dia letak ayat Quran. Selepasnya dia letak hadis sahih. Lepas tu baru dia letak hadis dhaif. Hampa duk nampak dhaif, tak nampak sahih, tak nampak Quran.
Dan hadis yang dhaif itu pun tidak bercanggah dengan hak sahih sana, cuma dia sebagai macam syarah, tuan-tuan. Itu sebab tu kita dalam berhadapan dengan hadis dhaif ni, jangan kita cepat sangat menolak. Tengok dulu dia main rangkai ikut mana. Bukan kita kata ialah hadis Nabi kata siapa yang merekakan hadisku falyatawawwa maq'adahu minan nar, maka dia akan dihumban ke neraka. Takkan Imam Ghazali ni bersedia nak masuk neraka? Takkan Imam Nawawi bersedia untuk nak masuk neraka? Itu kita nak kena faham. Sebab hari ni kadang-kadang kita kira hadis dhaif tu tak boleh pakai. Contohnya banyak hadis-hadis dhaif ni banyak dalam kitab apa? Fadail Amal yang jemaah tabligh duk baca tu. Duk baca tu. Tak salah tak salah. Pi tengoklah hadis. Jangan tengok hak dhaif ni, tengok hak sahih atas dulu. Tu kita nak kena faham. Selalunya ulama-ulama dalam penulisan dia ada cara dia. Pertama sekali dalil dia mesti letak Quran. Yang kedua sahih. Lepas itulah baru dia lah dituruti dengan hadis dhaif, maudhu' dan sebagainya. Termasuk kitab Fadail Amal tu bersendiri. Dan yang menulis kitab Fadail Amal, yang buat itu adalah pakar hadis, tuan-tuan. Ahli hadis. Jadi kita ni bukan ahli dengar YouTube, diingat TikTok, lalu pakai yung semua, menolak semua. Jadi kita hati-hatilah, tuan-tuan. Tengok sini nah. Jadi dalam hadis dhaif ini, ulama-ulama hadis mengharuskan mereka beramal dengan hadis dhaif. Hadis yang mana? Pada menyatakan fadail a'mal, kelebihan-kelebihan beramal. Dan walaupun begitu, maka bahawasanya saya memadai atas hadis yang sahih sahaja. Imam Nawawi kata, aku letakkan hadis dhaif, hadis sahih dahulu. Dan saya tidak menyebut hadis-hadis dhaif itu melainkan pada setengah-setengah keadaan dan tempat sahaja. Itu kita nak kena faham. Dan kepada Allah yang mulia saya bertawakal, itu berserah, dan saya bergantung, dan kepadanya saya berpegang dan saya bersandar. Wa as'aluhu suluka sabilir rasyad wal ismata min ahli al-zayg wal inad wad dawama ala dhalika wa ghairi min al-khair fil izdiyad wa abtahilu ilayhi subhanahu an yuwaffiqani limardatihi wa an yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih wa an yahdiyani bihusnil niyyat wa yassir li jami'al anwa'il khairat wa yu'inani ala anwa'il makrumat wa yudimani ala dhalika hatta al-mamat wa an yaf'ala dhalika kullahu bi jami' ahbabi wa sa'iril muslimin wal muslimat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa disebut Imam Nawawi? Dan saya memohon kepada Allah supaya saya menjalani jalan yang benar, supaya apa yang ditulis ini semuanya benar-benar, dan terpelihara daripada ahli orang-orang yang menyeleweng dan orang yang degil keras kepala. Dan saya memohon kepada Allah agar berkekalan atas demikian dan lainnya daripada kebajikan yang sentiasa bertambah. Dan saya, Imam Nawawi kata, memohon serta merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada saya untuk keridaan Allah, dan semoga menjadikan saya daripada golongan orang yang takut dan bertakwa kepadanya, kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan semoga menghidayahkan saya dengan niat-niat yang baik-baik dan mempermudahkan bagi saya semua bagi yang jenis kebajikan, dan menolongkan saya atas semua bagi jenis-jenis perbuatan yang mulia, dan semoga mengekalkan saya di atas demikian, iaitulah perkara-perkara yang tersebut sehingga mati, dalam erti kata niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga saya memohon kepadanya, kepada Allah,
memperbuat satu tersebut kepada semua kekasihku dan sekalian muslimin dan muslimat. Jadi Imam Nawawi doa untuk kita semua. Dia doa untuk dia dan doa untuk kita semua. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita lihat bagaimana ulama-ulama yang sebegitu merendahkan diri, beradabnya mereka. Beradabnya mereka. Dia rasa takut ada salah dan silap. Dalam keadaan bertajalli kepada Allah, memohon kepada Allah petunjuk hidayah dari Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sama dia pun doa kepada orang yang baca kitab dia. Baca kitabnya. Sebab tu tuan-tuan, mungkin kita kata apa kaitan kita lah macam Dr. Soekardawi mati, kita apa kita harus sembahyang ghaib untuk dia? Tak tuan-tuan. Kita sembahyang ghaib sebab kita nak bersama dengan dia. Nak bersama dengan dia tuan-tuan. Kita harap-harap nanti ni dengan kita sembahyang untuk dia, dia pun kenal kita, cari kita tuan-tuan. Tapi sedih jugalah. Sedih Mesir larang, tak bagi sembahyang tuan-tuan. Negeri negara dia, dilahirkan di sana, dibesarkan di sana. Kerajaan Mesir tidak membenarkan berimpun sembahyang di masjid tuan-tuan. Agak pelik lah. Tapi walaupun Mesir tak benar, tapi satu dunia tuan-tuan, dunia lain pada Mesir semua sembahyang tuan-tuan. Mesir nak pituk muka dia tak mana tak tahu. Nak pituk muka di mana? Satu dunia. Baik yang Arabnya, termasuk kita kata Allah kita yang sebelah Asia ni pun, sampai ke Turki, sampai Eropah, semua mayang tadi. Tiba-tiba Mesir tak, maknanya tak benarkan. Pelik juga kerajaan Mesir masa Ratu Elizabeth yang mati baru ni, dia ucap takziah tuan-tuan. Tapi Dr. Soekardawi tak ada tuan-tuan. Lawan sungguh mereka dengan ulama tuan-tuan. Tak suka sungguh. Tak suka sungguh-sungguh. Mereka benci sungguh-sungguh. Bukan semua lah orang Mesir tuan-tuan. Tapi kerajaan lah ni benci, sangat-sangat benci. Sampai ke mati. Tak sukanya kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Qatar yang kita kata sebagai negara pelindung kepada beliau. Dah lama mana tak balik Mesir tuan-tuan, tak boleh balik. Macam kita hari ni lah, nama apa? Yang ganti Dr. Ahmad Didat lah, Dr. apa? Zakir Naik. Macam tu lah tuan-tuan. Zakir Naik tu India tak iktiraf dia. Kau boleh nak bunuh dia tuan-tuan. Tapi dunia Islam hak lain, jaga dia tuan-tuan. Termasuk Malaysia jaga Dr. Zakir Naik tuan-tuan. Jadi hak negara dia tu hilang, tak ada akal tuan-tuan. Dunia, satu dunia boleh iktiraf Dr. Qaradawi, Mesir tak iktiraf. Dr. Zakir Naik, dunia boleh perakui kehebatan ilmu yang ada pada dia, tapi India tak perakui. Pasal apa? Ada pasal menggugat. Menggugat pasal apa? Pasal dia tak betul. Di India, pasal dia India tak betul. Dia bukan guna senapang, guna apa, tak ada. Dia berhujah saja. Pakat duk dengar macam ni ya tuan-tuan. Tak tahu dia bawa kebenaran, orang tu terima kebenaran, masuk Islam. Tu saja. Lepas tu pula dia baca kitab Hindu. Begini dia bandingkan dengan Islam. Islam begini, lah kali orang terima kebenaran, itu saja. Begitu Allah yarham Dr. Soekardawi. Dia hanya membawa dalil daripada Al-Quran, membawa dalil daripada hadis Nabi, dan menterjemahkan dalam keadaan semasa. Itu saja tuan-tuan. Kalau ulama-ulama tidak menterjemahkan dalam keadaan semasa, kita pun tak faham, kita pun tak tahu tuan-tuan. Dalam ayat Quran tu macam apa? Allahumma salli ala Muhammad. Macam matan, dia perlu pada syarah. Syarah tu ada syarah lagi tuan-tuan.
Bukan semua kita boleh faham apa yang terdapat pada Al-Quran itu sendiri, termasuk hadis-hadis Nabi. Perlu kepada ulama yang mensyarahkan, itu saja. Dr. Yusof Qaradawi tak pernah bunuh orang, tak pernah maki hamun orang. Tiba-tiba, itulah keadaan dunia hari ini, tuan-tuan. Dunia hari ini, tuan-tuan. Dalam kita termasuk, kita kata apabila berhadapan dengan pemerintah ni, tuan-tuan, bukan senang. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, ditangkap, dipenjarakan. Pasal apa? Ini berkaitan dengan kita juga. Pasal pemerintah nak suruh kata Quran hak ada lah ni Quran baru. Dia kata Quran qadim. Hak la ni macam nak zaman Nabi, bukan baru. Walaupun tulis salin balik pun dia tetap qadim. Pemerintah tak suka, tangkap boh dalam penjara, tuan-tuan. Bukan tangkap, pukul pula dalam penjara. Itu kita kata bagaimana ulama apabila kadang-kadang bertembung dengan pemerintah, yang kadang-kadang hilang pertimbangan apabila dia takut kuasa dia tergugat, tuan-tuan. Kadang-kadang dengan sebab ego dia, dia ingat ulama tu macam dengan dia, dia ingat dia reti semua. Itu kadang-kadang berlaku. Termasuk di kita pun kadang-kadang begitu juga. Dia ingat ulama tu sama taraf dengan dia. Dia ingat ulama ni sama taraf Dr. Gigi kot. Dr. Gigi cabut gigi ya, tuan-tuan. Dia ingat ulama ni sama taraf dengan doktor pakar belah jantung. Dah, tuan-tuan. Bab syariat ini bukan doktor pakar jantung nak bercakap. Nak jadi ulama, ulama yang menguasai Al-Quran, yang menguasai hadis, yang menguasai bahasa Arab, yang menguasai tentang sirah. Kena tahu juga, tuan-tuan, asbabun nuzul dan sebagainya. Itu barulah kita ada di sana. Dan tengok sini. Dan inilah fihris bab-babnya. Kita kata tajuk-tajuk dalam kitab ini. Yang pertamanya, pada menyatakan kumpulan daripada fadilat kelebihan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan hamalahnya, menanggungnya. Itu pada mana? Pada qari, pada mukri, belajar dan gurunya. Itu bab pertama. Bab yang kedua, pada menyatakan kelebihan bacaan Al-Quran dan qari atas yang lain daripada keduanya. Bab yang ketiga, pada menyatakan memuliakan ahli Al-Quran dan larangan daripada menyakitinya, menyakiti ahli Al-Quran. Dan bab yang keempat, pada menyatakan adab guru Al-Quran dan muridnya. Dan bab yang kelima, pada menyatakan adab hamilil Quran, yang menanggung Quran, yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran dan pahalanya. Bab yang keenam, pada menyatakan adab bacaan Al-Quran, adab bacaan Al-Quran, yang mana ia menjadi bahasan utama dan maksud kitab ini. Bab inilah yang paling penting. Adapun bab yang ketujuh, pada menyatakan keseluruhan manusia dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan diri kita. Bab ke-8, pada menyatakan ayat-ayat dan surah-surah yang disunat membacanya pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang tertentu. Macam kita duk baca suratul Mulk lepas maya Isyak, kadang-kadang duk baca surah Waqiah, baca surah Yasin, surah Kahfi dan sebagainya. Itu kita tengok waktu dia. Ialah termasuk dalam sembahyang. Macam sunnah kita kata pagi Jumaat contohnya, ikut Nabi lah, yang baca sejadah dengan surah Insan. Cuma setengah masjid tu dia nak buat juga, tapi aku tak ingat, aku tak tahu kan. Dia baca kerat surah Insan, surah sejadah 2. Capai tak sunnah Nabi? Tak capai, tuan-tuan. Semayang sah. Kalau nak dapat sunnah, rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Insan. Itu aja. Barulah itu sunnah Nabi. Kalau nak buat. Kalau kita kata tak boleh buat macam tu, nak baca kerat surah Sajadah bagi 2, boleh lah. Tapi jangan kata sunnah Nabi. Itu sunnah tu imam.
Tak ada sunnah Nabi. Lepas tu surah ni boleh baca dah hari lain, baca, tak ada masalah apa. Dan satu inilah panduan kepada imam-imam. Dia nak baca sembahyang jemaah kadar tu saja. Jangan pergi berdarah surah Yasin pula. Kalau Nabi baca surah Sejadah, surah Insan sekadar itu. Ini di antara surah yang terpanjang yang dibaca oleh Nabi dalam sembahyang. Jadi ulama-ulama fiqh membuat garis pandu, kalau nak baca jangan lebih pada ni. Untuk mana? Untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang sunat, darah satu juzuk pun satu rakaat tak ada masalah. Ataupun macam di Mesir tu, satu surah satu rakaat. Surah Baqarah satu rakaat ni tuan-tuan. Masjid 3 tingkat penuh. Bulan Ramadan 4 kali khatam. Yalah satu surah satu rakaat. Mai Imran satu rakaat. Sembahyang sunat lah. Hak fardu dikira makruh. Dan takut bimbang bawa pada haram pula. Kerana dia duk baca panjang-panjang sangat. Baca Yasin contohnya. Baru hafal Yasin, mai isyak pedah surah Yasin. Dengan lepas tu dah ingat Yasin, tiap-tiap minggu duk baca Yasin dan sembahyangnya. Sampai orang tak main masjid, dia berdosa. Dia berdosa balik tuan-tuan. Apabila kita melampaui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke-9 pada menyatakan penulisan Al-Quran dan memuliakan mashaf. Sebab apa? Quran dulu, asal Quran tak ada titik, tak ada baris tuan-tuan. Ba tak ada, ta tak ada, sa tak ada. Zaman Rasulullah begitu, zaman sahabat pun begitu. Tu mai zaman mana? Zaman ulama salaf. Siapa? Itulah Abu Aswad Ad-Du'ali. Maknanya ulama yang sempat mengaji dengan sahabat. Dialah yang Allah ilhamkan titik ba satu, ta dua titik, sa, dialah yang meletakkan titik. Selepas itulah membariskan Al-Quran. Ilham tu. Dulu mana ada baris? Tak ada tuan-tuan. Itulah kadang-kadang orang kata, kadang-kadang orang baca hadis bid'ah kan. Orang kata hak Nabi tak buat semua bid'ah. Tak tuan-tuan. Bukan makna hak Nabi tak buat tu bid'ah. Baca tengok hadis tu bagi jelas. Wa kullu bid'atin dhalalah, yang kata-kata bid'ah yang Nabi tak buat dhalalah tu bukan macam tu. Bid'ah yang merugikan Islam, yang menyesatkan Islam, tu yang sesat. Adapun untuk membangunkan Islam, memperelokkan Islam, macam kita kata bid'ah, tubuh color Quran tu, huruf Allah buh merah apa semua tu bid'ah tuan-tuan. Boleh nak kata sesat yang tu? Tak tuan-tuan. Tu nak kena faham. Elok juga kadang-kadang kawan kita ni baca hadis tentang bid'ah, hak Nabi tak buat, sesat. Contoh baca Yasin malam Jumaat. Oh Nabi tak buat, sesat terus. Buat tahlil, sesat terus. Mana dalil? Ni ada duk bertikar kadang-kadang apa? Kita apa? Duk baca doa pas mayang tu, berzikir. Mana dalil? Jenuh tuan-tuan, nak berkelahi buat ni. Buang masa tuan-tuan. Buang masa. Tapi dunia hari ni, apabila dunia WhatsApp, Google apa semua ni, inilah bahaya dah tuan-tuan. Duk dengar ustaz-ustaz Google saja, baik tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yalah, puak ni sampai tak ada mazhab terus tuan-tuan. Hak puak du bid'ah orang ni sampai tak ada mazhab terus. Depa lebih alim daripada Imam Nawawi, lebih alim pada Imam Muslim, lebih alim Imam Bukhari. Imam Bukhari pun mazhab Syafi'i tuan-tuan. Imam Muslim mazhab Syafi'i. Ni hak kita baca ni Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Depa tak membid'ahkan. Dan Imam Nawawi sendiri dalam bab bid'ah ni tuan-tuan dibahagikan kepada 5. Tu dia. Depa pakai sesat terus. Bab yang ke-10 pada menyatakan pembarisan lafaz-lafaz yang payah dan nama-nama yang terdapat dalam kitab ini. Kita tengok bab yang pertama, ambil berkat tuan-tuan. Bab yang pertama pada menyatakan beberapa kumpulan
pada fadilat tilawatul Quran dan hamalahnya. Telah qari, muqri, pelajar dan gurunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat yang 29 dan ayat 30. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, itulah Al-Quran, dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Derma termasuk zakat, secara bersembunyi ataupun secara berterang-terang. Afdal dalam memberi derma sembunyi, hak kurang sikit terang-terang. Cuma kalau hak terang-terang ni, kalau kita buat, patut orang pakai ikut kita, kita dapat pahala banyak. Takut bimbang kadang-kadang orang buat masjid, boh nama dia tu ulama bahas. Kalau dia nak buat masjid, dia kata, aku boleh nak buat masjid tapi hambur nama aku. Lepas tu kita ni tak kelas. Dah ambil buat masjid. Dia kata aku nak buat nama aku. Boleh buat? Buat. Lepas tu kalau dia tak kelas, tu dia kata tu masjid aku. Dia tak dapat pahala buat masjid, tetapi dia akan dapat pahala orang pergi mayang masjid tu. Dengan sebab dia menyediakan kemudahan, kelengkapan orang pergi duduk semayang, tu dia dapat. Dia tak dapat pahala buat masjid, tapi dia buat pahala. Hak orang pergi mayang, alhamdulillah lah, kerana dia aku boleh mayang sini. Hak tu dia dapat pahala. Dia dapat kau tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Mereka dengan amalan demikian mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Mana? Orang yang baca Al-Quran, orang yang jaga sembahyang, orang yang menginfakkan hartanya, semua itu adalah urus bisnes perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beli, dan sudah pastilah urus niaga dengan Allah akan menguntungkan, tidak akan mengalami kerugian, tidak akan muflis. Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka daripada limpah kurnianya. Di mana? Di dunia pun Allah bagi sedikit, selebih dan sebanyak-banyaknya Allah bagi di akhirat. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kami meriwayatkan daripada Uthman, dia nak mula sanad daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ia telah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Apa maksud hadis ini? Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Sebaik-baik orang. Ini Nabi sebut, nak jadi orang baik, mengaji Quran atau mengajar Quran. Cuma ulama terjemah lagi, nak jadi baik, jadi anak murid ataupun jadi guru ngaji. Orang yang terbaik yang Nabi sebut ialah orang yang mengaji. Kalau kita ada ilmu, kita mengajar. Kalau tak ada ilmu, pergi mengaji. Pastikan dua ni. Pastikan. Kalau kita ada ilmu, kita rasa kuat, pergi mengaji, mengajar. Hak tak ada ilmu, pergi mengaji. Nabi kata itulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang. Jadi kita lah nak kenal posisi diri kita. Pastikan duduk dalam majlis ilmu ataupun kita mengajar. Hadis tersebut diriwayatkan daripada Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari daripada sahihnya, yang mana ia sahih kitab hadis selepas Quran. Sanad tadi nah. Daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Telah bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran padahal ia mahir, dia hafal, dia ingat, cekak dengannya, baca tajwidnya betul, panjang pendeknya betul, tebal nipisnya, bersama-sama dia akan bersama-sama dengan malaikat. Bahasa mudahnya kita ni, siapa yang baca Quran baik, malaikat duduk sebelah dia. Malaikat akan tumpang dengar. Hak baca mana? Hak baca betul tadi ni. Yang baca dari segi tajwidnya, panjang pendeknya, dengungnya dan sebagainya itu betul. Malaikat duduk sebelah dia. Malaikat pun tumpang dengar. Ma'al kiramil bararah. Dia hak di dunia malaikat tumpang dengar, dia akhirat dia akan berkawan dengan kumpulan-kumpulan malaikat. Jadi malaikat yang mulia akan lagi patuh perintah Allah. Dan adapun orang yang baca Quran dalam keadaan tertukar baris lagi, ya tak fi, maknanya tergagap-gagap. Kadang-kadang panjang pendek pun, kadang tak, satu panjang, sat pendek, sat dengung, sat tak dengung, tapi duk usaha mengaji juga, cuba baca juga. Tadi ada 20 orang anak muktua nak game pencin semua tuan-tuan. Tapi lelaki tak ada, anak nak buka kelas lelaki tak ada nak mengaji, nak perempuan je. Ada orang duk tanya dia, duk mengaji lagi nah. Yalah, mereka pun mengaji Hajah 6 dulu tuan-tuan. Mengaji Hajah 6 dulu ni, mengaji masuk sekolah menengah apa semua tu, baru nak mula mengaji, baru rupanya banyak lagi tak tahu. Dulu ni baca betul baris ya tuan-tuan. Kebanyakanlah guru kita hak tua-tua dulu ni ngaji betul baris ya. Dengung panjang pendek ni, tebal nipis. Anak pun masuk tahfiz barulah nampak sikit, dia kata pi masjid lah baru nampak betul-betul tuan-tuan sebutan macam mana huruf, macam mana apa semua tu. Jadi Nabi sebut sini orang yang dalam gagap dan lidahnya, maka baginya 2 pahala. Pahala 2 pasal apa? Satu pasal baca, yang kedua dia berusaha untuk baca. Yang tak ada pahala, yang tak baca apa. Tu saja. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan daripada Abu Husain Muslim Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaburi pada sahih keduanya. Daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, ia bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an masalul tamrah la riha laha wa ta'muha hulun wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an masalul rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa masalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa Nabi sebut? Apa sabdanya Nabi? Bandingan orang mukmin yang membaca ia akan Al-Quran seperti buah utrujah, sejenis buah macam buah limau, baunya wangi, harum dan rasanya baik, lazat ketika dimakan. Orang baca Quran macam makan buah limau, bau wangi, rasa sedap. Ini kemuncak lah. Dan bandingan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Bau ada buah kurma? Tak bau. Macam buah durian ni, buah konen tengok. Oh, satu kampung buah kurma ada bau 10 kilo sekundi, tak bau apa. Tak bau apa.
tidak mempunyai bau baginya, dan rasanya manis kalau makan. Manis ni maksudnya manisnya Al-Quran, lazatnya Al-Quran. Itu bagi orang yang Islam. Adapun bandingan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah. Pokok apa ni? Pokok kemangi. Pokok kemangi tak tak? Itulah yang ada buat ulam tu, pergi kedai orang buat ulam ni. Baunya wangi, harum, dan rasanya pahit. Itu bagi orang munafik yang baca Quran. Sebab apa? Munafik ni dia baca Quran, dia bukan nak ikut Quran. Dia baca Quran, contohnya lagi, munafik macam mana? Dia baca Quran, nak habaq kata dia suara sedap. Dia baca Quran, nak habaq kata dia apa? Dia rajin. Tengok aku baca Quran. Waktu orang ada, dia penderah suara. Orang tak ada, bagi dak. Duduk dalam masjid baca Quran dah derah, bagi nak beri orang dengar. Tak ikhlas tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Dan bandingan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka seperti buah hanzalah, buah timun yang pahit. Buah ni macam mana? Dia bentuk macam buah timikai tuan-tuan. Kecil tak tuan? Macam buah timikai hanzalah ni. Bentuknya bulat kecil, warnanya merah, tidak mempunyai bau baginya, dan rasanya amat-amat pahit. Itu perumpamaan bagi orang yang munafik yang tak baca Al-Quran, tak tahu Al-Quran. Ni nak abad apa? Maknanya macam hari ni, orang yang bukan Islam nak baca, nak tengok Quran, boleh tak? Boleh tak? Boleh, tak salah. Dia nak baca Quran, nak tengok, baca makna, boleh tak? Tak boleh, boleh, tak ada salah apa. Cuma yang tak boleh atas niat dia nak hina Quran, atau tak boleh. Kalau dia nak mengaji, nak mempelajari, nak kaji Quran, boleh. Apa ramai yang mana yang duk baca, duk tengoklah kali memeluk Islam tuan-tuan, mencari kebenaran tuan-tuan. Dan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat ia dengan ini kitab, ini Al-Quran, beberapa kaum, dan merendah ia dengan beberapa kaum yang lain. Allah angkat orang dengan apa? Dengan orang yang memuliakan Al-Quran, yang mengagungkan Quran, maka kaum itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebaliknya, orang yang menghina Al-Quran, yang tidak mempedulikan Al-Quran, yang tidak membesarkan Quran, maka kaum itu akan dihina, dicerca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kalau kita nak bangsa kita, orang kita mulia, maka mulialah kepada orang yang ahli Al-Quran. Berilah sokong kepada orang-orang yang buka sekolah tahfiz, yang yalah, pi bagi sokong tuan-tuan. Dan mana tahu tuan-tuan, kadang-kadang anak sekolah anak tuan-tuan 50,000 tuan-tuan yuran cabut lari. Dah tahu hantar anak mai apa? Ada sampai pergi Mesir pun dah tuan-tuan. Pergi Mesir tak tahu dia balik buat kerja makan jana, tak tahu. Kita urus hantar sampai pergi Mesir. Tak bayar yuran ada. Jadi kita pak dah mak janji kita tak apa Ustaz. Ustaz aruslah anak kami pergi Mesir, lepas tu kami bayar. Kita tak apalah, harap anak pergi mengaji di Mesir tuan-tuan. Ada yang masih tak bayar tuan-tuan. Cuma saya saranlah tuan-tuan, kalau ada yang kita nak buat kebajikan, mana duit pencen tuan-tuan tu, pi carilah, pi sekolah-sekolah tahfiz mana, pi renung, tanya tengok, jumpa pengetua model dia. Kadang-kadang ada orang yang budak tu baik tapi keluarga tak mampu. Hak tu kita boleh tolong. Tanya yuran banyak mana, kita tak boleh hafal Quran. Mungkin dengan kita tolong bayar dia yuran kat dia,
Mudah-mudahan kita pun dapat habuan tuan-tuan. Dapat habuan. Quran wakaf ni banyak tuan-tuan. Dulu satu masa orang rajin wakaf Quran. Banyak Quran. Ana sendiri sampai hantar pergi Thailand tuan-tuan. Dah terlampau banyak. Cuma kadang-kadang isunya tadilah. Dah orang nak wakaf, ana ambil tu, lepas tu kita hantar. Kadang-kadang pergi cari surah masjid mana yang perlu. Dah tak ada, hantar sampai Thailand tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun duk pergi Thailand tengok bersinggah masjid tak ada Quran. Hak tu kita pergi letak tuan-tuan. Boleh banyak lagi lah. Kadang-kadang kot negara di Afrika tengok Yayasan Amal Malaysia tu kadang-kadang dia bawa pergi sana tuan-tuan. Ana pergi di apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Diminta tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi sebelah Eropah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayidina negara Albania tuan-tuan. Kalau dengar kalau kita nak pergi sana bagi Quran tuan-tuan atau suruh dia bawa Quran. Depa tak boleh masuk Quran tuan-tuan. Masih lagi komunis kuat lagi. Ada Turki cuba nak masuk disekat tuan-tuan. Jadi cara macam mana? Kita pelancong ni bawa pergi singgah di surau masjid depa, tinggal itu. Susah untuk depa tuan-tuan. Masih lagi pemusuhan dengan Islam tuan-tuan. Itu boleh lah kalau nak wakaf Quran macam tu boleh tuan-tuan. Balik sini tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dengan ini kitab Al-Quran beberapa kaum yang jaga, yang pelihara Al-Quran, dan merendah ia dengannya beberapa kaum yang mana? Yang merendah, yang tidak mempedulikan Al-Quran. Hadis riwayatkan Imam Muslim. Dan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, ia telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim. Bacalah kamu akan Al-Quran, maka sesungguhnya ia pada hari kiamat mensyafaat tuannya, yakni orang yang membaca di dunia. Apa maksud syafaat ni tuan-tuan? Bahasa kita ni jadi peguam bela. Al-Quran akan membela orang yang membacanya pada hari kiamat. Di kubur pun dia akan bela dah. Bukan kubur, hidup pun dia. Quran yang orang jaga Quran pun semua, Quran akan jaga diri dia. Pastinya di kubur Quran akan bela, apatah lagi di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu peguam bela, ya. Nak bela kita dalam kubur, Quran. Nak bela kita daripada mahsyar, Quran. Jadi cara kesimpulan mudahnya, berdampinglah Quran, bacalah Quran tuan-tuan. Dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Maknanya baca rajulun boleh, rajulin boleh tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan tidak ada hasad, maksudnya tidak boleh dengki, melainkan dengan pada duanya dua, iaitu lelaki yang diberi oleh Allah Ta'ala akan Al-Quran, maka ia membuat ibadat dengannya dengan Al-Quran pada saat-saat waktu malam dan waktunya siang. Masuk hasad dengki sini, dia baca juzuk, kita baca 2 juzuk. Macam tu. Dia bangkit mayang malam, kita pun bangkit mayang malam. Bukan pi hidup kena dia. Tengok dia tu apa, duk rajin bangkit mayang malam sangat, buat ayam, buh apa benda lah tu, sakit perut orang tu, tak boleh nak bangkit mayang. Bukan dia tu. Hasad di sini, hasad dalam arti kata berlumba-lumba nak buat macam dia. Dibolehkan. Dia baca 3 juzuk, kita baca 5 juzuk. Lawan aku tu. Itu yang pertama. Dan lelaki yang diberi oleh Allah Ta'ala akan harta, maka ia membelanjakan di saat-saat di waktu malam dan di waktu siang. Dia bagi RM10, kita bagi RM20. Lawan macam tu. Lawan macam tu. Dia buat apa? Buat surau, kita buat masjid. Macam tu. Lawan dalam apa?
dalam berkebajikan. Sikit lagi nah. Dan kami riwayatkan juga daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaznya, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya tidak ada hasad melainkan pada dua, iaitu lelaki yang diberi oleh Allah Ta'ala akan harta, maka ia menguasai atas, menghabiskannya, membelanjakannya dalam kebenaran, itu dalam kebajikan. Dan lelaki yang diberi kepadanya oleh Allah Ta'ala akan hikmah, ilmu pengetahuan, lalu maka menghukum ia dengannya dan mengajar ia kepada orang lain. Hak pertama, berlumba-lumba dalam kita kata berkebajikan. Ni kadang-kadang kita duk fikir aku bagi ni, aku dapat apa? Yalah, dengan Allah kita tak nampak tuan-tuan. Tapi yakinlah, yakin apabila kita bagi, Allah akan tambah. Dan kita bagi sampai Allah tambah. Islam ni bagi bukan kurang tuan-tuan. Bagi sampai Allah tambah. Malah kalau kita duk bagi duk kurang, mana tak capai lagi. Bagi sampai Allah boleh tambah kita. Buat tuan-tuan. Nak bagi ikhlas mudahnya, bagi makan kat binatang tu. Bagi makan kat binatang tuan-tuan. Bagi ke orang ni kadang kacau tak? Dia kata pedah lah, tawak lah. Bagi makan kat binatang tuan-tuan. Tapi sampai tu orang pun bagi kan lah. Kadang-kadang binatang ni doa untuk kita. Kadang-kadang nanti tengok Tok Guru tuan-tuan. Tok Guru ni banyak membelah tuan-tuan. Kalau pergi kot pondok, dia belah ayam, itik, burung dan sebagainya, dia belah. Allahyarham Datuk Turu Jamat pada Nyok tu. Agak lama juga anak nak faham ni pasal apa. Tok Guru ni Allah murahkan rezeki pada mereka. Satu hari lepas main subuh tu, dia turun apa semua, bunyi riuh rembang kat rumah dia. Itik angsanya dengan apa? Ayam belalai tu riuh tuan-tuan. Dengan kambingnya, lebih kurang setengah jam sunyi sepi. Dia bagi makan pak tu. Pak ni doa untuk dia. Makhluk ni doa untuk dia tuan-tuan. Sebab apa? Dia makhluk Allah Ta'ala. Kita tolong bagi makan kat dia, tolong bagi minum kat dia. Dah lah. Yang kita cerita Bani Israel, macam mana seorang perempuan yang berzina, yang kita kata berdosa, yang anjing yang ke dalam kehausan, bohayak nak tapak kasut ni, ahli syurga tuan-tuan. Anjing, bagi makan seekor anjing pun ahli syurga. Apatah lagi binatang kita lain, lebih-lebih lagi tuan-tuan. Apatah lagi bagi manusia, lagi-lagi lebih tuan-tuan. Tapi nak capai ikhlas tu lah, manusia ni payah lagi. Cuma nak ikhlas ni kita buat kenuri, kita tak tahu. Ataupun kita buat kenuri hari kita tak ada. Kadang ada tu dia bunyi, kita tak sedap dengar tak? Buat kenuri waktu kita tak tahu, waktu kita tak ada, itu yang terbaik tuan-tuan. Yang kedua, maknanya orang ada ilmu yang mengajar ilmunya. Ni kita apa? Niat kita, aku mengaji ni ni, mari kita duk mengaji ni. Kita baca kitab ni, lepas ni aku boleh baca kitab balik, aku mengajar pula. Macam tu lah. Itu yang sepatutnya. Wallahu alam. Kau ada nak tanya apa tuan-tuan? Kita berhenti tadi. Tak ada apa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عين لا تدمع من ولا سجب له ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.